Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah berkumpul kita insya-Allah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan mutiara-mutiara ilmu daripada seorang ulama yang tidak asing lagi bagi ramai di antara kalangan-kalangan pelajar, yaitu sebuah kitab susunan dari seorang ulama yang tidak asing lagi, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. InsyaAllah malam hari ini merupakan malam yang pertama di dalam pembahasan kita di dalam siri Roha, yang mana akan berganti-ganti asatizah yang ada di sini, yaitu untuk menterjemahkan atau mensyarahkan lagi apa yang terisi di dalam mutiara-mutiara kalam ataupun mutiara-mutiara pembicaraan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab yang berada di tangan anda. Jikalau anda ingin mendapatkan kitab yang ada yang dibahaskan ini ada terjual di luar, anda boleh dapatkan, dan insya-Allah majlis Roha yang seperti ini akan berlanjutan insya-Allah selama pembahasan kitab masih tersedia, dan ia akan berlaku setiap hari Sabtu, malam Jumaat, malam Minggu insya-Allah di tempat iaitu di Masjid Hajah Fatimah insya-Allah. Mari sama-sama kita membuka tirai daripada majlis pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Dan kami khususkan pembacaan ini, kami hadiahkan pembacaan ini, yang mana pembacaan ini kita khususkan kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, penyusun kitab Risalatul Muawanah. Nastaftihu hadzal jalsa mithla nawahu aslafuna salihin, annallaha yadkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim ala hadhihi niyat wa kullu salafu salih. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anda insya-Allah ada sebuah kitab di tangan anda, dan di dalam kitab tersebut kita buka ke muka surat 16, kita akan lihat ada niat dan juga doa sebelum belajar di situ. InsyaAllah saya akan baca, dan ini akan menjadi rutin ataupun cara kita mempelajari halaqah seperti ini, yang mana akan dipimpin oleh seorang yang menjadi pensyarah pada malam hari. Termasuklah apa yang kita laksanakan pada hari ini akan terjadi ataupun akan berlangsung pada tiap-tiap kali insya-Allah. Mari sama-sama kita membaca doa, kita membaca niat dahulu, kemudian kita membaca doa secara berjemaah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati Rasulullah
رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali mungkin saya dapat terangkan sedikit sebanyak tentang cara bagaimana kita melaksanakan tradisi pembelajaran. InsyaAllah kita akan laksanakannya di dalam cara kita akan mendengarkan pembacaan daripada kitab itu daripada salah seorang pelajar yang ikuti ya, di dalam pengajian ini. Kemudian nanti sesiapa saja yang membimbing ceramah pada malam hari tersebut akan memberikan penerangan ataupun pencerahan di dalam apa yang ada tersirat di kitab tersebut yang perlu dileraikan secara syarah insya-Allah. Jadi seperti mana yang saya katakan, malam hari ini merupakan giliran saya. InsyaAllah pada minggu hadapan nanti akan bertukar ataupun bergilir secara bergantian ya, beberapa asatizah tempatan di Singapura ya, daripada pelajar-pelajar yang pernah belajar di Hadramaut, di Tarim, dan juga pelajar-pelajar yang pernah belajar di Kuwait ya, dan sebagainya ya. Dan ini akan terjadi insya-Allah selesainya kitab ini insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya majlis seperti ini, Roha, adalah sebuah majlis yang sebenarnya telah berlangsung selama ratusan tahun ya, selama ratusan tahun, dan cara tradisi seperti ini telah pun membuahkan ataupun mendapatkan faedah yang cukup banyak daripada kalangan-kalangan pelajar yang telah pun menjadi ulama, telah pun menjadi orang-orang yang menyebarkan dakwah ya, menyebarkan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya. Tapi kebiasaan daripada majlis seperti ini, kitab-kitabnya kadang-kadang pelbagai. Jadi ada sahaja orang-orang yang datang, mereka akan membawa kitab-kitab yang berbeza-beza. Jadi orang yang tersadar ataupun orang yang biasanya memberikan bimbingan daripada sebuah majlis tersebut, dia akan mengarahkan baca kitab ni, ataupun orang yang hadir tersebut mereka telah pun membawa kitab-kitab tersendiri, kemudian mereka pun membaca, dan kemudian yang mendengar itu akan membahaskan apa yang terdapat di dalam kitab tersebut. Tapi kerana kesempatan ataupun kerana apa yang kita dapat laksanakan secara permulaan, kita mulakan dengan sebuah kitab sahaja ya. Kita juga ada majlis yang seperti ini di Masjid Haji Muhammad Saleh, iaitu di Makam Habib Noh, setiap hari Jumaat malam Sabtu ya, iaitu malam semalam. Kitab yang berbeza tapi cara yang sama. InsyaAllah kita akan terapkan, dan begitu jugalah asatizahnya, akan ada kepelbagaian dan pergantian. Saya rasa dalam pada kita menghidupkan kembali cara tradisi begini, mudah-mudahan ya keberkahan yang telah diperolehi oleh para guru-guru kita, iaitu yakni sesuatu yang ada di rahsia-rahsia yang tersirat di dalam pembacaan kitab-kitab lama seperti ini, menyerlah kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya menggalakkan sangat kalau anda dapat membawa teman-teman ya, ajak keluarga ya, untuk sama-sama menyertai ya perbincangan yang ada di dalam kitab ini ya, berlainan daripada apa yang ada di Masjid Haji Muhammad Saleh yang kita gunakan kitab Imam Abdullah bin Haddad juga, tetapi kitab yang khusus yang kita bincangkan adalah kitab Taqwa. Tapi di dalam kitab Risalatul Muawanah ini ia agak lebar dan banyak perbincangan di dalamnya
masya-Allah ya, mutiara-mutiara yang ada di dalamnya akan kenalah daripada tajuk yang diberikan, iaitu jalan menuju ma'rifatullah. Ya, iaitu jalan yang ditunjuk ajar oleh para ulama kita, iaitu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, jalan mengenalkan seseorang kepada Allah. Ya, dengan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya pendek saja ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi proses di dalamnya sangat-sangat dalam sekali. Proses di dalamnya menghendaki seseorang itu menyertakan hati dan sanubarinya di dalam perjalanan kehidupan. Dan cara tata adab-adab ataupun cara seseorang itu dapat kendalikan dirinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kebanyakannya ada di dalam kitab ini. Makanya kita bimbing ataupun kita melaksanakan cara sedemikian agar ada pendapat ataupun konsep-konsep yang dapat dikongsikan bersama oleh para asatizah kita yang pernah menalaki ataupun pernah duduk bersama dengan guru-guru kita sendiri untuk mendengarkan mutiara-mutiara yang ada di dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan mudah-mudahan dalam permulaan malam yang berbahagia ini, malam yang mana sama-sama kita telah memilih ya waktu kita untuk sama-sama mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya adalah orang-orang yang terpilih sebenarnya. Ini malam minggu ya, macam-macam boleh laksanakan di luar. Tak makan, tak berjalan, tak macam-macam ya. Tetapi kita pilih untuk sama-sama mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, niat kita hanya mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ya, memberikan keredaannya kepada anda-anda semuanya yang telah meluangkan waktu ya bersama-sama untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi dari awal, elok kalau kita panggil bersama keluarga kita, ya, isteri kita, anak-anak kita, supaya sama-sama dapat meraihkan, yakni sama-sama dapat mengambil ataupun meraihkan segala faedah yang ada di dalam perbincangan kita, insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita buka di muka surat hadapan, kita akan lihat ya tajuk daripada tajuk kitab ini ya, kemudian kita masuk di dalam muka surat yang pertama ya, di dalam apa yang menjadi tajuk menjadi lebih jelas sedikit ya, kemudian penulis kitab tersebut, dan kitab ini adalah sebuah kitab daripada usaha saya dan beberapa teman ya yang sama-sama mengalih bahasakan kitab ini kepada bahasa yang dapat kita fahami di Singapura. Dan insya-Allah kita akan dengarkan daripada pembaca kita pada malam hari ini, iaitu Akhina Asmui, yang akan membacakan daripada daftar isinya insya-Allah. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar isi. Ya. Daftar isi muka surat 4, kata haluan muka surat 6, mukadimah penyusun kitab muka surat 8, niat menuntut ilmu muka surat 16, doa sebelum belajar muka surat 17, keyakinan pada muka surat 19, niat pada muka surat 23, muraqabah pada muka surat 28, memperbaiki hati pada muka surat 31, mengisi waktu pada muka surat 34, membaca Al-Quran 48, mempelajari ilmu yang bermanfaat pada muka surat 53, zikir 56, tafakkur 62, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis pada muka surat 74, meluruskan akidah pada muka surat 80, ibadah fardu dan sunnah pada muka surat 83, kebersihan 89, aktiviti sehari-hari di muka surat 94, iktikaf pada muka surat 108, solat 113, solat berjemaah 116, zakat 122, puasa 126, haji 131, warak 135, amar ma'ruf nahi munkar 142, adil
148, Cinta dan Benci Kerana Allah 157, Ketulusan Hati dalam Memberi Nasihat 172, Memberi dan Menjawab Salam 179, Taubat 186, Sabar 196, Bersyukur 203, Zuhud 208, Tawakal 213, Perwujudan Cinta muka surat 218, Rela dengan Ketentuan Allah muka surat 221, Wasiat-wasiat Allah yang diriwayatkan dari hadis dan athar muka surat 228, dan doa penutup pada muka surat 239. Naam. Jadi begitulah dia daftar isi yang ada. Cuma saya nak terangkan sedikit supaya kita dapat faham apa yang berada di dalam kitab ini, iaitu pertama dan kedua dan ketiga, iaitu kata alwan, mukaddimah, penyusun kitab, kemudian niat menuntut ilmu, kemudian doa sebelum belajar. Ini semuanya adalah sesuatu yang kita akan cover ataupun kita akan lihat pada malam hari ini, iaitu pertama sekali kata alwan, kemudian mukaddimah, penyusun kitab iaitu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sendiri, kemudian niat menuntut ilmu. Tadi itu kita telah baca. Niat itu adalah sesebuah susunan daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sendiri, iaitu sesuatu yang dapat kita melihat betapa pentingnya niat ini di dalam salah sebuah bab yang akan diterangkan, iaitu bab niat nanti insya-Allah, ya. Kemudian kita lihat kepada doa sebelum belajar adalah sebuah doa yang kita panjatkan bersama-sama, dan ini akan berlaku setiap kali kita bermula pengajian kita insya-Allah. Kemudian kita lihat daripada bab keyakinan sampai kepada wasiat-wasiat Allah. Ya, ini semuanya adalah bab yang terperinci yang mana akan dijelaskan satu persatu. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mempunyai cara dan tata cara untuk menyusun cara seseorang itu memaham bab-bab yang akan dibahaskan, ya. Kalau kita lihat bab-bab ini semuanya adalah sesebuah bab yang sangat penting yang menerapkan kepada cara ataupun adab-adab seseorang itu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan, meraihkan tajuk-tajuk ini semuanya, harus kita teroka daripada apa yang dibahaskan daripada awal, ya, iaitu tentang tata ataupun cara Al-Habib Abdullah menerangkan bab-bab tersebut, kemudian nanti akan disyarahkan satu persatu. Ya, kalau kita lihat sekali lagi, semua bab-bab ini merupakan bab yang dekat di hati. Kenapa dekat di hati? Kerana ia merupakan sesuatu yang tidak jauh daripada karakter-karakter kita. Ya, kita tidak bakal jauh daripada segala macam yang ada di sini. Keyakinan, satu saja babnya. Ini adalah sesuatu yang perlu kita fahamkan. Keyakinan yang bagaimana? Ambil saja tengah-tengah lagi, kebersihan. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting pada hari ini. Di manakah lensa Islam di dalam kefahaman kebersihan akan diterangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad juga, ya. Kemudian solat, iktikaf, ya, berjemaah, zakat, puasa, itu semuanya adalah sesuatu yang akan dibahaskan insya-Allah. Saya berharap sangat para asatidzah yang ada di sini akan Tokoh tambahkan dengan beberapa lagi pengalaman dan kefahaman yang telah mereka pelajari daripada para guru-guru kita untuk pemahaman yang lebih jelas lagi insya-Allah. Akhir kata di dalam doa penutup, ya, iaitu muka surat 239, itu adalah sesuatu yang akan kita panjatkan bersama. Cuba kita buka di muka surat yang belakang sekali, ya, 239. Kita akan lihat doa penutup, dia bermula daripada Ya Rabbana. Itu kita akan bacakan bersama ketika kita akan tutup majlis. Biasanya pada akhirnya, ya, kita akan bacakan bersama insya-Allah. Ini adalah buku cetakan yang pertama, ya. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak kerana penulisannya agak kecil, ya. Tulisan fontnya. Insya-Allah pada cetakan yang kedua kita akan besarkan sedikit, ya. Saya mohon maaf kepada yang terlihat macam jauh, dekat, jauh. Mohon maaf banyak-banyak, ya. Kerana ini adalah cetakan yang pertama yang kita usahakan pengeluarannya pada bulan Disember, ya. Ini baru sampai daripada Indonesia, ya. Kita cetak di Indonesia, masuk ke sini semalam, ya. Hari ini kita serahkan. InsyaAllah, ya, kalau dah selesai kitab ini, mungkin saya akan besarkan sedikit dengan fontnya.
Kemudian tapi insya-Allah ya, dengan pembacaan yang kita akan bacakan bersama, kita akan teliti satu persatu, kemudian kita akan letakkan nota-nota yang ada. Kerana di setiap penghabisan bab, kalau anda lihat ya, cuba kita buka muka surat 27. 27 kita lihat ada muka surat kosong yang bermula daripada catatan. Jadi bab keseluruhan niat daripada muka surat 23, jikalau anda ada faedah-faedah yang penting yang anda dapatkan daripada para pembimbing anda langsung tuliskan sahaja, dan ini buku adalah buku rujukan anda sepanjang hidup insya-Allah. Kerana ia merupakan sesuatu yang dapat anda perolehi daripada pelajarannya. Dan begitulah ya cara-cara kita untuk menuntut ilmu agar kita tidak dapat lupa, supaya kita dapat tulis apa yang kita fahamkan daripada teori-teori ataupun kefahaman-kefahaman ataupun cerita-cerita yang dapat menambahkan lagi kefahaman kita tentang salah satu daripada bab yang diterangkan insya-Allah. Kita teruskan di muka surat yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Alwan, segala puji-pujian hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam yang mencipta dan memiliki segala sesuatu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu semua rasul dan imam bagi semua yang bertakwa, dan ke atas keluarga dan sahabat-sahabat, juga pengikut-pengikut dari masa ke semasa hingga ke hari kiamat. Kitab yang berada di tangan anda adalah karangan dan susunan seorang ulama yang digelar Syekhul Islam, seorang kutubud da'wah wal irsyad, dan juga dikenali sebagai seorang yang memberi nafas baru kepada tarikat Ba'alawi. Naam, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah salah seorang maha guru daripada kalangan tarikah Ba'alawi, ya, yang memberikan nafas baru, kerana tarikah Ba'alawi sudah berada sejak beratusan tahun sebelum kelahiran beliau. Ya, dan kelahiran beliau merupakan lebih kurang 400 tahun dahulu. Jadi 400 tahun yang sebelumnya sudah dilahirkan ataupun sudah ada tariqah Ba'alawi yang telah diterbitkan ataupun telah dimakmurkan daripada Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Alawi, ya. Makanya kalau kita sering membaca Ratibul Haddad ataupun Ratibul Attas, kita akan kedengaran nama ini, ya, iaitu Al-Ustaz Al-A'zam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Alawi Ba'alawi, ya. Beliau adalah pengasas ataupun seorang ulama yang mana mengasaskan tariqah Ba'alawi itu sendiri dengan cara-cara pengendalian yang ada sebelum beliau, iaitu yang kebanyakannya mengambil daripada ilmu Al-Imam Ghazali dan juga Al-Imam Syekh Abu Hasan Asyadli ataupun Abdullah bin Ali bin Abdul Jabbar yakni Asyadli, ya. Kedua-dua gabungan daripada ilmu dan ilmu tasawuf ini, ya, dijadikan sebuah tarikat ataupun sebuah perjalanan yang mana para ulama mendekatkan mendekatkan diri mereka dengan cara-cara yang telah ditunjuk ajar oleh ahli bait ini, ya. Kerana kalau kita fahamkan, ya, bahawasanya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sendiri, beliau adalah keturunan daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada nasabnya Sayyidina Husain, ya. Jadi alhamdulillah, ya, kita juga mempunyai beberapa tokoh-tokoh daripada klan ataupun daripada keturunannya Al-Haddad yang ada di Singapura, ya. Hari ini saya pun mengundang kedua daripada cucu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sendiri, yang ada di Singapura, yang menetap di Singapura, tetapi mungkin salah satu daripada mereka baru pulih daripada sakit, jadi tidak dapat hadir. Tapi insya-Allah kita telah pun mendapatkan restu daripada doa beliau, ya, yang mana insya-Allah mudah-mudahan, kerana beliau kalau tak salah saya merupakan 8, ya, dari 8 cucu daripada cucunya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Alhamdulillah, kita sangat beruntung sekali, ya, ada cucu-cucu daripada ulama yang sangat kabir, besar, ya. Yakni Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad merupakan tajdid, kerana dia memberikan nafas baru bagi tarikat
Ba'alawi ini dengan karangan susunan kitab dan cara pemikiran untuk seseorang itu mendapatkan jalan, ya, dengan cara-cara yang telah beliau fahamkan, ya, daripada pengajian beliau, ya, di dalam kitab-kitab tasawuf. Makanya beliau menyatukan, ya, dan keluarlah, terbitlah kitab-kitab seperti apa yang ada di tangan anda. Silakan. Pemikir Islam yang tidak asing ini dikenali sebagai Al-Murabbi Al-Imam Sayyidul Syarif Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husain Al-Hadrami Al-Syafi'i. Beliau dilahirkan di salah sebuah kampung di Syubair di pinggir kota Berkah Tarim yang terletak di Hadramaut, Yaman Selatan. Tepatnya pada malam 5 hari bulan Safar tahun 1044 Hijrah bersamaan dengan 30 hari bulan Julai tahun 1634 Masihi. Nah, ya, kalau saya kedepankan di dalam tanggal seperti itu, iaitu 1634, mungkin lebih jelas lagi kerana sekarang ini 2021. Ya, begitulah dia, anda boleh minus off, anda akan lihat, ya, lebih kurang, ya, 300 tahun lebih, dekat dengan 400 tahun beliau telah meninggal, ya kan, dan beliau lahir di kota Berkah Tarim, ya, di sebuah pinggir daripada pinggiran kota Tarim yang dinamakan, yang disebutkan tadi, Syubair, ya. Kemudian beliau juga telah dimakamkan, ya, di kota Tarim juga, dan insya-Allah begitulah dia beliau yang dilahirkan. Silakan. Semenjak kecil, Al-Habib Abdullah Al-Haddad telah mentarbiahkan dirinya untuk menimba ilmu dan memang dikenali sebagai orang yang gemar beribadah. Tentang masa kecilnya, Al-Habib pernah berkata, "Jika aku kembali dari tempat belajarku di waktu duha, aku biasanya akan mendatangi sejumlah masjid untuk melakukan solat-solat sunnah 100 rakaat setiap harinya." Nah, memang Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah seorang, bukan sahaja orang yang berilmu, tetapi beliau juga adalah seorang yang bergiat untuk melakukan ibadah, ya, dan ibadah yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang dipanggil ijtihad ataupun mujtahidnya seseorang, ya, iaitu menunjukkan cara untuk seseorang dapat berjihad melawan kemalasan seseorang melakukan ibadah dengan sebanyaknya. Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau diterangkan satu persatu tentang cara-cara beliau mengendalikan dirinya daripada mengekang, ya, ataupun berpaling kepada nafsu dan sebagainya, ia adalah seseorang yang boleh kita raihkan contoh-contoh, ya. Nanti insya-Allah, ya, di dalam beberapa bab yang bersangkut paut dengan hal-hal seperti ini akan diterangkan dengan lebih lanjut lagi, insya-Allah. Teruskan. Pernah juga diceritakan di masa kecilnya, Al-Habib menyampaikan sebagai berikut. "Di masa kecilku, aku sangat gemar dan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan bermujahadah. Sampai nenekku, seorang wanita solehah yang bernama Syarifah Salmah binti Al-Habib Umar bin Al-Habib Ahmad Al-Manfar Ba'alawi berkata, 'Wahai cucuku, kasihanilah dirimu.' Ia menutur dengan kalimat itu kerana merasa kasihan kepadaku ketika melihat kesungguhanku dalam beribadah dan bermujahadah." Nah, ya, pernah ada ceritakan masa kecilnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, beliau adalah seseorang yang mana bergiat melakukan ibadah tidak seperti anak-anak kecil yang biasanya. Kalau anak-anak kecil yang biasanya macam gitu, ya, tertidur. Anak saya sendiri itu, Umar namanya. Jadi mereka akan bermain-main, ya. Tetapi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan umur yang kecil seperti itu, ya, beliau melaksanakan ibadah dengan cara luar biasanya umur seperti itu. Sampaikan ditegur oleh neneknya, ya, iaitu supaya, yakni, "Wahai cucuku," katanya, "wahai cucuku, kasihanilah dirimu." Ya. Kenapa dia kata begitu? Kasihanilah dirimu kerana terlihat mujtahidnya seseorang anak kecil yang melaksanakan ibadah dengan lebih daripada apa yang dikadarkan ke atas umur tersebut. Teruskan. Dengan keberkahan ilmu yang telah dicurahkan sejak lebih kurang 400 tahun lamanya, kitab asli ini yang bertajuk Risalah Al-Mu'awanah tidak dapat dinafikan terdapat banyak mutiara-mutiara hikmah
menggapai perjalanan seorang yang mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami telah mengorak langkah menelaah dan memulakan cetakan dari keseluruhan kandungan kitab ini untuk dijadikan panutan secara khusus dan dibawa ke pengajian-pengajian kuliah-kuliah umum di Singapura. Peranan utama saya di dalam melakukan hal tersebut adalah untuk secara langsung memfokuskannya secara pengajian dan agar kitab ini mudah dibuat rujukan ketika ia diperlukan. Terdapat banyak terjemahan dari kitab asli yang berbahasa Arab ini. Malah kitab ini juga telah diterjemahkan ke beberapa bahasa utama yang lain selain Melayu. Peranan saya di dalam mencetak kembali kitab ini hanyalah merumuskannya dan memberikannya nafas baru dari segi penulisan bahasa dan kaedah presentasi. Ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memudahkan kefahamannya. Semoga naskah ini dapat menambahkan usaha kita untuk merapatkan diri kepada Sang Pencipta, diredai dan dipermudahkan. Nah, ya begitulah harapan besar kumpulan yang secara tidak langsung dilaksanakan kerana saya tidak berdiri sendiri di dalam adakan majlis roha ini. Ya, kita alhamdulillah ada Ustaz Selamat ya yang membantu di dalam meraihkan ataupun merayakan apa yang ada di sini. Ramai lagi ya murid-murid yang pernah belajar bersama saya dan bersama beliau, ya, juga Ustaz Idrus ya yang biasa membuat program ini, ya, dan juga beberapa teman-teman yang lain ya yang pembaca sendiri, Asmui, dan juga ramai lagi ya yang telah menjayakan untuk sama-sama berkumpul. Ya, makanya peranan dan tugas saya yang pertama dan juga peranan dan juga fokusnya kita adalah untuk menaik tarafkan cara pengendalian kuliah. Ya, dengan cara ini kita dapat mungkin meraihkan lebih banyak faedah dengan kita mendengarkan daripada para asatizah tempatan kita dan meneliti satu persatu bab-bab yang ada di dalam kitab ini. Makanya sekali lagi saya menyeru kepada anda semua, ya, anda adalah orang-orang yang diwajibkan untuk menyampaikan dakwah, ya, makanya panggillah, ya, bersertakanlah keluarga anda, ya, di dalam pengajian yang seperti ini, ya, agar dapat sama-sama kita meraihkan pahala, ya, dan juga ganjaran dan cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana landasannya ataupun seperti mana yang telah dilandaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang telah berjaya, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi adab-adab ataupun menerusi cara-cara, ya, kerana kita lihat cara-cara pengendalian seseorang itu daripada penulisannya, daripada tata adab-adabnya seharian. Masya Allah, ya, kalau saya boleh berikan contoh pada hari ini, ya, ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad hidupnya 400 tahun dahulu dan beliau saat meninggal sedang membaca sebuah kitab, ya, di dalam acara menghadapi sakratul maut beliau telah pun mengetahui dan sedang membaca sebuah kitab dan suruh berhenti dahulu, dan dia sendiri, beliau ni suruh anak muridnya membacakan Yasin. Selesai pembacaan Yasin 3 kali, meninggal di situ. Dan kita lihat cara apa yang saya nak terangkan bukan cara dia meninggal, ya, tapi apa yang saya nak terangkan saat akhir diriwayatnya juga lagi menjadi seorang yang membimbing, menuntut, kerana seseorang lagi membaca dan dia mendengarkan. Ini contoh, boleh saya gambarkan sedikit comparison seperti ulama pada hari ini. Ini kerana saya lihat, ya, kerana saya lihat sendiri contoh yang diberikan oleh Al-Habib Umar bin Hafidh, ya. Al-Habib Umar bin Hafidh adalah seorang yang mungkin tidak asing di kalangan kita, yang sering datang ke Singapura dan sebagainya. Ramai di antara murid-murid beliau, ya, yang senantiasa berkhidmat untuk bersama beliau ketika beliau bersama di Singapura. Kita tahu, ya, sudah berapa, mungkin 10 tahun ini, ya, beliau sering datang setiap tahun sebelum Covid, ya, iaitu setiap tahun beliau akan sampai ke Singapura dan adakan perjalanan daripada Hadramut sendiri pergi Indonesia, pergi Malaysia dan sebagainya. Masya Allah, ya, kita tidak melihat satu saat di mana dia berfoya-foya di dalam keadaan keduniaan yang ada. Itu yang saya nak maksudkan daripada cara kita meniru tariqah, perjalanan seseorang yang mana beliau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Habib Umar
bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau adalah seseorang, beliau bukan guru saya secara direct ya, kerana saya dan ramai di antara teman-teman saya, kami bersekolah di Rubat Tarim ya. Beliau mengajar di Darul Mustafa. Sering-sering beliau mendatangi sekolah kami untuk mendengarkan ya ceramah ataupun roha yang dibimbing, yang dipimpin oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri dan juga Habib Salim bin Abdullah Syatri ya. Tetapi ini melihat ataupun kami sebagai pelajar melihat cara-cara mereka yang mereka tidak membuang waktu dengan cara sebegitu sahaja. Setiap kali, setiap saat di mana sahaja Al-Habib Umar berada, beliau ada orang di sebelahnya yang membacakan sebuah kitab untuknya. Baik di dalam kereta, baik sedang berjalan, baik sedang berada minum teh, baik sedang makan malam, pastinya ada seruan yang diberikan untuk pembelajaran, kefahaman. Baik di dalam keadaan santai ini sedang minum teh, ada saja orang yang berkasidah. Dalam kasidahnya itu ada rangkaian-rangkaian kalimat yang mendekatkan orang itu kepada Allah. Sudah semualah yang hadir pada saat tersebut. Begitu juga di dalam keadaannya di dalam kereta. Kalau tak solat, dia akan mendengarkan pembacaan kitab. Jadi beliau akan berada di sebelah seseorang yang sedang drive, sebelahnya, belakangnya itu ada beberapa murid yang akan baca kitab, kemudian dia akan dengarkan dan dia akan syarahkan. Kalau tidak, dia akan solat di dalam kereta tersebut, ataupun begitulah dia. Maksud yang saya nak berikan di sini adalah bagaimana kita nak tiru cara tariqah ini. Apa maksudnya tariqah? Perjalanan yang mendekatkan anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu macam mana? Anda macam mana? Di dalam kehidupan anda tu apa yang anda buat selama 12 jam yang anda sadar. Yang 12 jam lagi tu mungkin anda tidur dan sebagainya. Ya, begitulah dia yang kita nak fahamkan. Beginilah dia apa yang ada di dalam kitab ini yang dapat membantu sedikit sebanyak kita untuk memfokuskan diri kita sebagai seorang yang sedang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan. Dengan rendah hati saya menyerahkan segala kebaikan dan pujian yang diperolehi dari kitab ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Saya mengakui bahawa segala kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Saya memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat kepadanya dari sifat-sifat yang tercela dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemberi agar naskah ini dapat diterima sebagai suatu amal untuk dijadikan hujah untuk diri yang hina ini dan tidak pula sebagai hujah ke atas diri ini. Ustaz Dr. Liaquat Ali Muhammad Umar. Ya, kalau anda lihat itulah dia tanggal yang saya selesai ini, iaitu Disember tahun lepas. Ya, ini Januari, tak belum sebulan pun ya. Jadi pokoknya apa yang saya nak gambarkan di sini adalah itulah hasrat dan niat kita yang kita satukan tenaga yang ada. Ya, saya sangat berterima kasih kepada pelajar-pelajar yang ada dan juga teman-teman saya seperguruan yang pernah belajar di Hadramaut, yang sama-sama berusaha untuk kendalikan majlis ini secara sukarela, ya, secara sukarela untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keikhlasan kepada diri saya sendiri dan kepada anda-anda semuanya, ya, untuk sama-sama kita menempuh jalan ini bersama, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mulakan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala Syekhul Muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Muqaddimah penyusun kitab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha pemberi, yang maha memberi rezeki, yang maha pengasih dan banyak memberi, yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi-nabi dengan membawa risalahnya kepada seluruh makhluk dari golongan manusia dan jin. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada beliau yang di dalamnya terdapat petunjuk buat manusia serta penjelasan yang menerangkan tentang yang hak dan yang batil.
Allah SWT juga mensyariatkan buat beliau dan umatnya seperti yang telah disyariatkannya kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, alhamdulillah. Ya, mukadimah yang anda sedang dengarkan ini adalah penulisan daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sendiri. Begitu anda lihat bagaimana dia memulakan kitab ini dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerangkan ataupun membawa anda kepada kefahaman betapa pentingnya kita untuk memahamkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu beliau telah menerangkan betapa pentingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah. Ya, kemudian diberikan contoh juga, ya, seperti mana para nabi-nabi sebelumnya, ya, memberikan khabar, memberikan nasihat, memberikan dorongan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah Subhanahu Wa Taala pun telah mengistimewakan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas agama-agama yang lain dan menjadikan beliau sebagai makhluk yang paling mulia serta mengangkat umatnya sebagai sebaik-baik umat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan dan tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, saling menasihati dalam kesabaran, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala serta tidak takut dan gentar menghadapi hinaan orang-orang yang jauh dari garis kebenaran. Naam, ya, begitulah dia, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan Islam di dalam apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengajarkan dengan cara pengendalian Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam ini dengan mengaturkan, ya, supaya kita difahamkan kitalah sebaik-baiknya umat yang ada di sekalian umat-umat yang terdahulu. Dulu-dulu memang ada umat. Umat mana? Umat Nabi Adam, ya, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, semuanya umat. Tapi kitalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat yang sebaik-baiknya, semulia-mulianya, kerana satu perintah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan kepada kita. Apa dia? Yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu adalah salah sebuah bab yang akan kita pelajari. Kemudian disampaikan juga kita adalah golongan yang saling tolong-menolong dalam kebajikan dan juga ketakwaan. Ya, dan tidak tolong-menolong di dalam keadaan orang-orang melakukan dosa ataupun permusuhan. Dan kita adalah orang-orang yang mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, saling menasihati dalam kesabaran. Ya, terus. Tidaklah berpaling dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan enggan melaksanakan kewajipan-kewajipan yang dibebankan Allah Subhanahu Wa Taala atasnya, melainkan orang-orang yang telah ditulis Allah SWT sebagai orang yang celaka, rugi dan terhina. Dan tidaklah berjuang semata-mata untuk memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah SWT dan menyeru ke jalan Allah SWT, melainkan orang-orang yang telah dipastikannya untuk mendapatkan kebaikan, berupa kebaikan, keamanan, keberuntungan dan keredaan. Mereka itulah pewaris para nabi, pemimpin orang-orang yang bertakwa dan manusia pilihan Tuhan semesta alam, dari kalangan kaum mukminin yang mantap ilmunya dan yang mendalami hakikat iman, itqan dan ihsan. Naam, kita tahu, ya, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi segala sesuatu telah pun ditetapkan, ya, segala sesuatu telah pun ditetapkan. Kalau seseorang itu ditulis sebagai seorang yang celaka, iaitu seseorang yang akan melaksanakan kemungkaran dan mati, na'udzubillah min zalik, di dalam keadaan su'ul khatimah, maka ia merupakan satu catatan yang telah Allah tetapkan. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap sesuatu yang terjadi kepada diri kita, ia bukan secara tidak sengaja, kerana Allah sudah tetapkan. Makanya penerimaan kita, cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah cara kita bawa kehidupan kita.
Bawa ni maksud saya macam drive kita punya kehidupan. Apabila kita ada kefahaman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah melaksanakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang di dalam segala sesuatu, maka sesuatu drama di dalam kehidupan kita yang terjadi yang kurang baik, ia merupakan satu daripada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus memahamkan hal tersebut dengan cara kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam urusan ini percakapan mungkin lebih senang daripada kefahaman. Makanya ia menaruh ataupun dapat kita lihat sebagai sesuatu yang perlu kita pelajari dari waktu hingga ke sewaktu untuk kita fahamkan semua ataupun segala sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sesuatu yang merupakan nilai-nilai daripada zat-zatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang tercantum di dalam Asmaul Husna, yang tercantum di dalam sifat 20. Ini semuanya perlu ada kaedah untuk faham hal-hal ini supaya dapat kita jalani kehidupan ini dengan memahamkan semua daerah kehidupan kita. Kita tidak terperanjat. Tidak bakal terperanjat kalau kita lihat seseorang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan kesesatan yang ada di sekelilingnya. Kita lihat Ayah Bin, ya. Kenal Ayah Bin semua? Kenal? Ayah Bin adalah seseorang yang menyesatkan dirinya dan juga menyesatkan orang-orang di sekelilingnya. Seorang yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Ya, seseorang yang memahami hal ini, mereka faham bahawasanya telah tertulis untuk dia itu sebuah kesesatan yang berlaku dan sekelilingnya pun tersangkut paut di dalam kesesatan yang dibawanya. Hari ini pula yang dekat dengan kita, kita dengar pasal nikah batin dan macam-macam. Ya, kita lihat bagaimana seseorang itu mempergunakan agama di dalam sesuatu yang mereka atau dia sendiri kehendaki. Kita lihat agama-agama yang sesat yang ada juga yang menyesatkan lagi orang-orang. Kalau kita melihat hal tersebut, kita tidak akan terpengaruh dengan sesuatu perkataan yang akan merusakkan akidah kita sendiri ataupun kita terikut-ikut dengan pembawaan agama yang sesat itu. Mungkin daripada luar agama kita, kita lihat Sai Baba, ya. Saya sering mengadakan contoh, ya. Kalau anda boleh ataupun pernah kenal seorang yang namanya Sai Baba daripada agama yang kita tahu, ya, mereka ataupun beliau orang ni adalah seseorang yang boleh keluarkan emas daripada mulutnya, boleh keluarkan daripada tangannya, tiba-tiba keluar rantai, tiba-tiba keluar macam-macam emas semuanya, ya. Tapi makanya orang yang beriman, yang faham akan akidah, yang tahu dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan langsung tunjuk ini sebagai istidraj, sebagai sesuatu yang mana akan menyesatkan orang tu dan orang di sekelilingnya. Kita tidak akan terkendali, tidak akan termasuk di dalam urusan orang-orang seperti ini. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad menerangkan dua konsep ini, ya, untuk kita fahamkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kasih dan Sayang, dan setiap yang terjadi hikmahnya. Kalau kita dapat faham, kita tidak mau mengingkari daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan faham itu sebagai sesuatu hikmah yang besar yang menandakan kasih sayangnya Allah kepada kita. Teruskan sedikit lagi. Yang memahami rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kerajaan langit dan buminya melalui jalan kasyaf dan ayan. Mereka berhasil mendapatkan kebajikan ini dan berhasil sampai ke darjat ini tidak lain adalah kerana mereka telah mengikuti dengan baik dan sempurna jejak pemimpin umat yang telah diutus Allah SWT kepada seluruh makhluk manusia dan jin dengan membawa rahmat, iaitu hamba Allah SWT, utusan Allah SWT, kekasih Allah SWT dan sahabat Allah SWT, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam dari Allah SWT senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau di setiap waktu dan saat yang berkekalan sebagaimana kekalnya Allah Maharaja yang Maha Kuasa.
Amma ba'du. Hamba yang fakir yang mengaku akan kekurangan dan kelalaian, yang berharap akan ampunan Tuhannya yang kuasa. Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini, semoga Allah SWT memaafkan dia dan seluruh pendahulunya. Amin. Berkata, ini adalah risalah yang tersusun berkat pertolongan dan kekuatan Allah SWT dan sebuah wasiat yang dengan kemurahan dan rahmat Allah SWT insya-Allah bermanfaat. Saya terdorong menyusunnya kerana melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulnya, dan kerana keinginan untuk memperoleh janji yang besar, Al-Wa'dus Sadiq, yang dijanjikan bagi mereka yang menyeru kepada jalan kebaikan dan menyebarkan ilmu. Nah, ya, kita lihat ya bagaimana tata tertibnya ataupun adab daripada seorang ulama yang faham di dalam segala macam bidang, ya, bukan satu bidang saja, ya, bukan satu kefahaman saja, tetapi beliau adalah seorang yang memahami banyak bab-bab di dalam bab Islam, menuliskan dengan pendahuluannya dengan kata-kata seperti itu, ya, hamba yang fakir, ya, iaitu yang mengaku kesalahan dan kekurangan dan kelalaian, yang berharap akan keampunannya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian disebutkan namanya, kemudian katanya di situ, ya, ini adalah sebuah wasiat, ini adalah risalah yang tersusun berkat daripada pertolongan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat barangkali kalimat yang ringan, yang biasa kita boleh dengarkan, tetapi kalau kita fahamkan baik-baik, ya, bahawasanya subhanallah, kalau anda, Masya Allah, kalau selesai kitab ini satu hari nanti, anda akan lihat fawaid ataupun hikmah yang besar, mutiara-mutiara yang ada di dalam kitab ini dengan cara kefahaman dan pembahasan. Tetapi beliau menyusun dengan kalimat seperti apa yang kita bacakan. Ini adalah risalah tersusun berkat pertolongan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebuah wasiat, ya, dan dengan kemurahan dan rahmat Allah, insya-Allah bermanfaat. Tidak ada daripada dia, aku tak pergi research selama 10 tahun, ya, nak dapatkan ini, baca kitab 10 kitab untuk keluarkan ini. Dia tidak mengatakan seperti itu, daripada daya akulah keluar benda ni, tetapi daripada sesuatu yang Allah inginkan. Nah, inilah di antara mutiara yang nak saya terapkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat, supaya kita fahamkan segala sesuatu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Datangnya anda ke masjid ini, buatnya ibadah di dalam semua amalan anda, ia adalah atas kekuasaan Allah yang mengizinkan anda untuk melakukan kebaikan, dan itu perlu disyukurkan. Itu perlu kita betul-betul fahamkan. Bukan pasal anda Masya Allah baik, tak ada, ya, kerana anda tidak, kerana Allah inginkan kebaikan untuk anda. Begitulah dia tawaduknya seorang ulama seperti itu, mengatakan bahawa tidak ada benda daripada aku sendiri, tapi datangnya daripada pertolongan Allah. Itu faham daripada lubuk hatinya, keluar daripada ingkarnya, riaknya seseorang. Kadang-kadang kita terfikir begitu, ya, kita terlintas kerana aku yang nak pergi. Tidak, kerana Allah yang inginkan, kerana Allah yang izinkan. Inilah di antara kefahaman-kefahaman yang perlu kita fahamkan. Baik, terus kita habiskan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di antara kalimat yang penting di dalam urusan seseorang itu melakukan dakwah adalah amar ma'ruf wa nahi munkar, iaitu menjalankan, menunjukkan kepada kebaikan kepada orang-orang di sekelilingnya, dan juga menahan ataupun mentidakkan kepada kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya.
InsyaAllah itu menjadi titik yang saya akan berhenti di sini. Ya, semoga seterusnya para asatizah yang akan masuk di dalam roha ini akan menerangkan daripada ayat tersebut, ya, untuk menerangkan lebih jelas lagi, ya, bagaimana hikmah-hikmah yang terdapat di dalam seseorang itu menyampaikan nasihat-nasihatnya, iaitu dakwah-dakwahnya. Jadi insyaAllah saya berhenti di sini, dan juga saya ingin menggambarkan, jikalau anda mempunyai soalan, ya, anda boleh tuliskan ataupun anda boleh berikan di dalam Facebook kita, ya. Kita Majlis Roha Singapura mempunyai Facebook tersendiri, dan kita akan biasanya tayangkan apa yang telah diambil sebagai recording di 2 atau 3 hari ke depannya. Jadi apa yang anda terlepas, barangkali anda dapat ke situ, anda boleh mungkin dapat memberikan soalan di dalamnya. Kalau tidak di apa yang telah saya jelaskan, mungkin di hadapannya setelah beberapa orang membimbing roha ini, insya-Allah. Jadi saya rasa begitu saja yang dapat saya sampaikan. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Mari sama-sama kita tutup majlis ini dengan pembacaan doa penutup yang berada di muka surat 239, insya-Allah. Kita akan bacakan secara berjemaah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi'annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tauba taghsil likulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingin ingatkan, insya-Allah hari ini kita ada berkat sedikit, ya. Barang siapa yang nak pulang tu tolong ambil di hadapan, ada sedikit berkat yang boleh kita bawa balik untuk dijamu selera anda, insya-Allah. Allahu a'lam bisawab. Sehingga kita bertemu lagi minggu hadapan di waktu yang sama, iaitu kita akan bermula setelah solat maghrib dengan pembacaan Ratibul Haddad. Jikalau anda terlewat, ya, roha akan bermula setelah solat isyak. Jadi kalau anda punya peluangan waktu, sama-samalah kita boleh baca Ratibul Haddad, ya. Kalau tidak, sama-samalah menghadiri roha yang akan bermula setelah solat fardu isyak secara berjemaah, insya-Allah. Sehingga ketemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.